Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang merusak Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan kuliah tafsir Al-Quran. Semoga Allah Ta'ala berikan kekuatan dan taufik hidayah untuk terus membantu kami dalam siri rancangan kuliah tafsir ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada Tuan Haji kita. Dan seterusnya, sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita sudah berada di awal Ramadan. Masya Allah. Apabila kita sebut Ramadan ini, dia ada 3 aktiviti utama. Pertamanya, Ramadan Siyam, puasa. Yang keduanya, Ramadan Qiyam, iaitu kita melakukan amalan-amalan pada sepanjang malam Ramadan dengan berterawih, berqiyamul lail. Sebab itu dia panggil qiyam. Dan yang ketiga, Quran. Alhamdulillah. Tuan-tuan, dalam bulan Ramadan jangan lupa Quran. Jadi alhamdulillah pagi ini kita bersama dalam kuliah tafsir Al-Quran. Alhamdulillah, sekali lagi malah kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas segala kurniaan, nikmat dan rezekinya yang tidak terhingga. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Ingat apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala beritahu kepada kita di antara kelebihan Ramadan. Allah Ta'ala menyatakan, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran. Untuk apa? Pertamanya, hudan linnas, memberi petunjuk kepada manusia. Yang kedua, wa bayyinatin minal huda, menjelaskan petunjuk. Dan yang ketiga, wal furqan, Quran itu sebagai pembeza. Untuk kita nak membezakan antara perkara ini, perkara yang hak ataupun batil, kita rujuk kepada Quran. Kita nak tahu benda ni halal ataupun haram, Quran yang memberitahu. Untuk kita nak menentukan bahawa ini adil ataupun zalim, Quran yang memberitahu kepada kita. Dan untuk menentukan kedudukan kita di hari akhirat, syurga ataupun neraka, maka Al-Quran itu sebagai furqan. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita Quran itu sebagai furqan untuk menentukan kedudukan kita di hari akhirat dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pada hari ini kita akan menyambung kembali kuliah tafsir Al-Quran bagi siri yang kedua, insya-Allah. Pada kali ini kita akan membincangkan tentang muqaddimah ataupun pengenalan dan latar belakang surah Al-Anfal. Sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, surah Al-Anfal adalah surah yang ke-8 daripada 114 surah dalam susunan mushaf Al-Quran. Ia terletak dalam juzuk yang ke-9 dan ke-10, iaitu selepas surah Al-A'raf. Surah ini mengandungi 75 ayat, 1231 perkataan
dan 5,294 huruf. Surah Al-Anfal merupakan surah Madaniyah dan surah ini diturunkan selepas surah Al-Baqarah. Menurut ulama, surah ini merupakan wahyu yang ke-88 atau ke-89 yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimah Al-Anfal bermaksud harta rampasan perang. Dan nama surah ini disebutkan dalam ayat yang pertama. Nama surah ini iaitu Al-Anfal menggambarkan tentang larangan menjadikan harta benda sebagai matlamat dalam peperangan jika mahukan kemenangan, kerana kemenangan hanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, surah ini dinamakan sebagai Al-Anfal kerana bersempena dengan perselisihan terhadap pemilikan harta rampasan perang, iaitu ghanimah, di kalangan tentera Islam dalam peperangan Badar. Menurut Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab, nama surah ini iaitu Al-Anfal sudah pun dikenali sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan terdapat beberapa tanda dalam banyak riwayat yang menunjukkan bahawa para sahabat telah menyebut nama Al-Anfal untuk surah ini. Penamaan surah ini diambil daripada ayat pertama yang berbicara mengenai Al-Anfal dan juga penjelasan hukum Al-Anfal yang terkandung dalam surah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu zata bainikum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Artinya, mereka bertanya kepada kamu tentang harta rampasan perang. Itu pada ayat yang pertama lagi. Penamaan surah ini diambil daripada ayat pertama yang berbicara mengenai Al-Anfal dan juga penjelasan hukum Al-Anfal yang terkandung dalam surah ini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menamakan surah Al-Anfal sebagai surah Badar ketika beliau menghuraikan ayat-ayatnya. Nama Badar ini lahir kerana ayat-ayatnya menjelaskan tentang peperangan Badar yang merupakan peperangan pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin menentang kaum musyrikin Mekah di suatu lembah yang bernama Badar. Surah Al-Anfal dinamakan surah Al-Jihad kerana banyaknya ayat yang membicarakan tentang jihad. Artinya, apabila kita baca surah Al-Anfal, dan ada 3 nama. Pertamanya Al-Anfal, yang keduanya surah Badar, yang ketiganya namanya surah Al-Jihad. Masya Allah, ada 3 nama. Dari segi sejarah, majoriti ulama berpandangan bahawa seluruh ayat dalam surah Al-Anfal ini turun dengan lengkap pada tahun yang kedua Hijrah dengan 2 fasa penurunan, iaitu semasa dan selepas peperangan Badar. Syekh Muhammad Al-Ghazali menyatakan bahawa surah Al-Anfal turun dengan mengiringi kemenangan umat Islam dalam peperangan Badar untuk menjelaskan mengenai qadar, iaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala bertindak dan kedudukan keupayaan manusia. Menurut beliau lagi, surah ini menegaskan bahawa kemenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin sebagai kemuliaan dan ganjaran langit atas kesabaran yang begitu lama diamalkan. Kerana itulah surah ini bermula dengan memutuskan kebergantungan kaum muslimin terhadap harta rampasan perang dan menjadikan hak ghanimah tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya.
Menurut Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab, terdapat di kalangan ulama yang mengecualikan beberapa ayat daripada surah Al-Anfal sebagai ayat yang diturunkan selepas peristiwa hijrah. Antaranya ialah ayat yang ke-64, di mana terdapat pandangan yang menyatakan bahawa ayat tersebut diturunkan selepas Sayyidina Umar Al-Khattab memeluk Islam di Mekah. Selain itu, terdapat pandangan yang mengecualikan ayat yang ke-30 yang membicarakan tentang tipu daya kaum musyrikin Mekah menjelang peristiwa hijrah. Bahkan, pandangan lain pula menambah 5 ayat lagi selepas ayat yang ke-30 tersebut yang mengecualikan daripada kumpulan ayat yang diturunkan selepas peristiwa hijrah. Ini kerana kandungan ayat tersebut membicarakan tentang peristiwa atau keadaan di Mekah. Bahawa perkara ini belum cukup kuat untuk menyatakan bahawa ayat tersebut turun di Mekah kerana boleh saja ia turun di Madinah dalam konteks mengingatkan kaum muslimin mengenai peristiwa yang berlaku sebelumnya di Mekah ataupun di tempat lain dengan tujuan sebagai pengajaran dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dari segi matlamat ataupun tujuan penting surah Al-Biqai berpandangan bahawa surah Al-Anfal menekankan tentang hakikat manusia yang tidak memiliki kemampuan untuk mendatangkan manfaat dan tidak mempunyai kekuatan untuk menghilangkan mudarat, kecuali dengan berkat dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini supaya dapat mengajar manusia untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpegang teguh dengan tali agamanya. Hasilnya ialah kesatuan dan kemenangan umat Islam dalam menghadapi musuh Allah. Perkara ini dapat dilihat melalui pesanan yang terkandung dalam surah sebelum ini yang memerintahkan manusia supaya mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kepatuhan, kerelaan dan penyerahan diri serta mengembalikan semua kemampuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kerana jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka boleh sahaja Dia menarik kesatuan dan kemenangan umat Islam seperti mana yang dapat dirujuk daripada huraian tentang Al-Anfal dalam surah ini. Menurut Al-Biqai lagi, ketika tentera Islam berselisih terhadap Al-Anfal, iaitu harta rampasan perang, maka Allah Subhanahu wa taala melarang mereka untuk mengambilnya. Tetapi sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka supaya tunduk dengan kerendahan hati dan menetapkan urusan pembagian harta rampasan perang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kerana kemenangan tentera Islam dalam peperangan Badar dan mendapat harta rampasan perang adalah tercapai dengan berkat lemparan segumpal batu-batu kecil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kaum musyrikin Mekah, lalu mengenai mata mereka. Perkara ini merupakan mukjizat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru ini menunjukkan bahawa segala sesuatu itu perlu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Dialah yang mengurniakan apa sahaja kepada sesiapa yang Dia kehendaki. Sebagai rumusan, maka dapatlah difahami bahawa Al-Biqai menghuraikan tentang tema utama surah Al-Anfal ini berdasarkan kaedah yang beliau rumuskan, iaitu matlamat atau tujuan penting bagi setiap surah dalam Al-Quran itu dapat ditemui pada nama surah tersebut. Dari segi munasabah ataupun hubungan surah Al-Anfal dengan surah sebelumnya, iaitu surah Al-A'raf, katanya Al-Biqai menjelaskan bahawa surah Al-A'raf membicarakan tentang kisah para nabi terdahulu dan umat mereka, manakala surah Al-Anfal membicarakan tentang kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat baginda. Dalam surah Al-A'raf, kisah Nabi Musa alaihissalam dan keistimewaan baginda adalah sangat menonjol dan panjang. Justru menurut Al-Biqai, surah Al-Anfal menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara panjang lebar supaya tidak timbul kesan bahawa Nabi Musa alaihissalam
adalah lebih utama dan lebih banyak kelebihan berbanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ke atas seluruh nabi. Bahkan dalam surah Al-Anfal menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada peringkat awal, pertengahan perjuangan baginda. Seterusnya dalam surah berikutnya iaitu surah At-Taubah diceritakan tentang peringkat akhir perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai rumusan, surah Al-A'raf memaparkan kisah Nabi Musa alaihissalam dan umat baginda serta perjuangan Nabi Musa alaihissalam sehingga berjaya mengalahkan Fir'aun, manakala surah Al-Anfal memaparkan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara panjang lebar ketika menewaskan Abu Jahal dalam peperangan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah mukaddimah atau pengenalan dan latar belakang surah Al-Anfal. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri kuliah tafsir yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.